Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik 3. Asas pengurusan KKP di IKS. Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan mengikut Seksyen 30 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Di dalam video kali ini, kita akan melihat kepada komposisi Jawatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau nama ringkasnya JKKP. Kita akan melihat siapakah sebenarnya ahli-ahli yang boleh diletakkan sebagai ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mari kita lihat apakah komposisi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan tersebut. Pertamanya, ia mestilah diwakili oleh seorang pengurusi. Pengurusi tersebut adalah majikan atau pengurus yang diberi kuasa. Mereka ini boleh terdiri daripada sama ada ketua jabatan, ketua pengarah ataupun pengarah yang mempunyai kuasa pentadbiran di dalam organisasi tersebut. Ia boleh juga dipilih dari kalangan pengurus-pengurus yang terlibat sebagai pihak pengurusan yang juga wakil daripada majikan. Pengurusi hendaklah seseorang yang mempunyai kuasa administrasi yang boleh memberikan impak kepada jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekiranya organisasi tersebut mempunyai ramai jabatan, maka mereka boleh menggunakan kaedah penggiliran untuk menentukan siapakah pengurusi bagi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan tersebut. Jawatan ini boleh diturunkan kuasa kepada timbalan atau penolong untuk mempengurusikan mesyuarat sekiranya ketua jabatan, ketua pengarah ada urusan sahan akhir yang memerlukan pertukaran. Komposisi kedua pula adalah setiausaha. Mari kita lihat siapakah setiausaha yang sepatutnya kita pilih. Setiausaha yang dipilih adalah sama ada pegawai keselamatan kesihatan yang digajikan oleh majikan ataupun nama ringkasnya SHO, atau dilantik oleh pengurusi yang bertindak. Pengurusi boleh memilih calon-calon yang dirasakan sesuai untuk menggantikan tempat setiausaha. Setiausaha seharusnya adalah orang yang mempunyai pengetahuan di dalam perkara keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selain daripada itu, boleh juga diadakan undi secara sulit. Contohnya, menggunakan kertas undi oleh anggota-anggota jawatankuasa keselamatan dan kesihatan tersebut untuk memilih siapa di antara kalangan mereka yang layak untuk dilantik sebagai setiausaha. Selain daripada itu, setiausaha juga boleh dipilih daripada anggota-anggota yang telah menjalani latihan penyediaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Memandangkan sektor awam tidak termasuk dalam kategori sektor yang perlu mempunyai pegawai keselamatan dan kesihatan, kaki tangan yang berkelayakan, contohnya koordinator OSH, perlu dipilih sebagai setiausaha memandangkan mereka mengetahui tentang selok-belok keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selepas itu, kita lihat pula apakah jawatan yang dia boleh dipilih di dalam jawatankuasa tersebut. Selain daripada pengurusi dan setiausaha, wakil majikan juga terdapat di dalam jawatankuasa KKP ini. Wakil majikan adalah mereka yang mempunyai tanggungjawab dalam hal ehwal pengurusan. Boleh juga mereka yang tidak bertugas
dalam pengurusan dan dijadikan wakil majikan. Wakil majikan selalunya dipilih dari kalangan eksekutif ataupun pengurus rendah yang layak. Selepas itu, mari kita lihat apakah kategori wakil majikan. Pertama, ia hendaklah dilantik oleh majikan. Kedua, bagi organisasi yang mempunyai kurang daripada 100 pekerja, perlu ada 2 orang wakil majikan dilantik dan diletakkan di bawah Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Sekiranya syarikat atau organisasi mempunyai lebih pada 100 pekerja, mereka perlu meletakkan minimum 4 orang sebagai wakil majikan. Sementara wakil pekerja pula hendaklah dapat mewakili pelbagai bahagian tempat kerja. Ini adalah untuk memastikan dan mengekalkan dan mengembangkan minat serta mewujudkan tempat kerja yang sihat dan selamat di semua bahagian tempat kerja. Wakil pekerja sepatutnya boleh mewujudkan budaya kerja selamat dengan menggalakkan rakan-rakan mereka untuk membantu dalam menyokong usaha dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Wakil pekerja sepatutnya dipilih di kalangan pekerja atau dilantik oleh majikan. Minimum 2 orang bagi jumlah organisasi yang mempunyai 100 pekerja dan minimum 4 orang bagi jumlah organisasi yang mempunyai 100 pekerja. Jika terlebih calon, maka undian hendaklah dilakukan. Jika tiada wakil pekerja, maka wakil pekerja hendaklah dilantik oleh majikan. Wakil pekerja hendaklah mewakili berbagai bahagian di tempat kerja. Ini adalah merupakan carta organisasi JKKKP. Seperti yang kita lihat, terdapat seorang pengurusi, seorang setiausaha, 2 atau 4 wakil majikan, 2 atau 4 wakil pekerja. Cara kesimpulannya, kita boleh merumuskan bahawa pemilihan ahli JKKP amat penting untuk memastikan objektifnya tercapai. Ia bagi menjamin bahawa dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan disokong. Sebaik-baiknya bilangan wakil majikan dan pekerja adalah seimbang supaya tidak berlaku berat sebelah. Mereka juga hendaklah orang yang boleh memberi pertimbangan yang baik berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekian, terima kasih.